tak terlintas pada saya. Sejak saya ambil alih jawatan pada tahun 2009, Permintaan kumpulan tersebut sudah berakhir. Soal kedaulatan negara tak ada konflik. MH370 flew along the southern corridor and that its last position. We mourn the loss of all 298 Ini ujian besar bagi negara dan juga bagi diri saya. Tak ada siapa yang dapat meramalkan. Orang ingat kita main golf saja, tapi tegaskan bahawa jangan sesiapa memandang ringan kepada iltizam kerajaan Malaysia untuk menegakkan prinsip bahawa Sabah adalah sebahagian daripada wilayah Malaysia selama-lamanya. saya telah dimaklumkan oleh pihak polis bahawa sekumpulan pengganas telah menceroboh masuk dan telah melakukan penembakan dan tahanan dan sebagainya lah. Malam. Jadi saya tak ingat sama di sini ke di Seri Perdana lah. Sebab ada masa saya di sini, ada masa saya di Seri Perdana. Dan memanglah satu kejutan yang amat sangat, sebab saya tak terfikir ada pihak yang berani ataupun masuk akal nak melakukan perkara macam ini, sebab walaupun mereka punya kumpulan tu ramai juga, tapi takkan dah boleh mengalahkan pasukan keselamatan Malaysia dan rakyat Malaysia. Tak mungkin kan, kalau ikut pada hukum akal tak ada orang akan cuba sesuatu macam itu kan, sebab dia kesudahan dia, mereka akan sama ada dia tembak mati ataupun mereka akan diberkas, ditahan. Mereka tak boleh menang. Macam mana mereka satu kumpulan boleh mengalahkan kerajaan Malaysia? Memang tak boleh. Mereka hanya ada dua pilihan, iaitu sama ada menyerah diri ataupun untuk menerima apa-apa tindakan yang akan diambil oleh pihak berkuasa dan pihak keselamatan. Timing nak attack semua ini soal taktikal. Sebab kalau kita nak attack, kita kena fikir bahawa kita dapat kepung mereka. Kita dapat tentukan tak ada orang awam terkorban. Kan? Ini yang kita mustahak. Kalau mereka ada orang terbosan macam hari itu, jadi ada kemungkinan orang awam jadi mangsa. Jadi kita kena teliti dulu, dalam kumpulan mereka itu ada tak orang awam, dan kalau ada orang awam, macam mana kita nak selamatkan mereka. Jadi banyak perkiraan harus kita ambil kira. Yang penting sekali itu mereka tak dapat melarikan diri. Alhamdulillah akhirnya kita berjaya, sama ada mereka dibunuh ataupun mereka ditahan dan dihadap ke mahkamah, dan perbicaraan itu masih berjalan lagi. Sebab saya tengok bahawa ini ada sesuatu yang perlu kita lakukan secara tegas, sebab soal kedaulatan negara tak ada konflik. P70 to right of takeoff. Nice. The Royal Malaysian Air Force Prime Radar data showed that an aircraft which was believed but not confirmed to be MH370 did indeed turn back. Beberapa saat setelah pengumuman lokasi MH370 yang hilang, sejumlah keluarga dan kerabat penumpang That MH370 flew along the southern corridor and that its last position. MH370 yang hilang tu memang satu misteri. Sampai hari ini
banyak yang kata inilah misteri yang paling besar dalam sejarah penerbangan dunia, aviation, world aviation history. Sampai hari ini kita masih belum lagi dapat mengenal pasti bangkai pesawat 370 dan apa black box dia dan teori ataupun kesimpulan apa yang berlaku sebenarnya tinggal sebagai andaian, sebagai spekulasi lagi. Walaupun mungkin ada teori yang agak manasabah yang boleh terima, tapi tinggal teori lah, tak ada bukti kan. Selagi tak ada bukti, kita tak boleh nak salahkan sesiapa. Itu pun memang pelik, memang pelik sekali. Sebab bila mula-mula kita ingat, kita fikir kapal terbang tu jatuh di lautan China. Tapi kemudian diberitahu pula tak, dia terus terbang sampai ke lautan Indian Ocean, the southern part of the Indian Ocean. Itu pun memang agak sukar nak kita fikirkan macam mana kapal terbang boleh terbang 7-8 jam lagi kan. Siapa yang memandu kapal terbang pada ketika itu dan apa motif sebenarnya. Jadi macam-macam dalam kepala saya pada masa itu. Tapi akhirnya saya puas hati sebab kita telah berjaya untuk mewujudkan satu coalition negara-negara, 28 buah negara bantu kita menyiasat kapal terbang ni. Di mana kapal terbang tu jatuh? 28 buah negara. Dan saya sendiri menelpon ketua-ketua kerajaan secara personal lah, dan minta mereka tolong dan sebagainya. Jadi saya puas hati dari sudut itu. Well, ini ujian besar bagi negara dan juga bagi diri saya, dan sebagai ketua kerajaan saya perlu menggalas tanggungjawab dan ujian besar ni dengan seberapa baik yang boleh. 4 bulan lepas tu berlakunya peristiwa tu. Tapi MH17 ni dia lain sebab dia nasib tak baik. Dia terbang dalam kawasan yang berlakunya konflik. Jadi dia jadi mangsa. Sama ada cara deliberate ataupun tak deliberate. Ataupun dia salah sangka ataupun secara terancang. Jadi itu pun masih lagi jadi satu tanda tanya sebab mereka yang, kalau kita terima hakikat kapal terbang telah dijatuhkan dengan tembakan peluru berpandu, Buk, misal Buk, kita nak tahu siapa yang bagi arahan tu. Sampai sekarang ni kita tak pasti, walaupun saya diberi taklimat oleh badan-badan perisik antarabangsa, International Intelligence Organisation beri saya taklimat dia orang kata dia pasti orang ni bertanggungjawab sebagainya. Tapi nak bawa ke muka keadilan nak sebagainya sampai sekarang. We mourn the loss of all 298 lives on board MH17. And as we watch the first bodies arrive in Eindhoven, our hearts reach out to the people of the Netherlands who have lost so much. The flags flying at half-mast told their own story of the nations who lost their sons and daughters, and of our determination to work together to bring them home. Malaysia stands with the Netherlands, with Australia, with all countries whose people have been lost. We stand together, united in grief, and ready to help however we can. Saya bernekat hari itu untuk cari jalan macam mana saya kata nak dapatkan mayat-mayat tu dan juga black box tu. Sebab saya terpaksa berunding dengan ketua kumpulan pemberontak tu
namanya Alexander Barodai. Saya masih ingat lagi. Saya fikir dalam kepala saya, walaupun dia pemberontak, mesti ada orang yang kenal dia. Saya kata, tak mungkin ada orang tak kenal. Jadi saya bincang dengan beberapa orang kenalan saya telefon dengan ada pihak yang boleh bantu, dan dia sambung saya pada Alexander Barodai. Saya bercakap sendiri dengan Alexander Barodai, dan dia beri jaminan bahawa dia akan serah pada Malaysia dan tak pada orang lain. Dia akan only to Malaysia, dia kata. Soalnya macam mana kita nak hantar pasukan kita ke dalam kawasan itu, sama ada kita boleh percaya ke tidak dia. Itu yang jadi satu pertimbangan yang agak merunsingkan saya, sebab kalau saya arahkan anggota tentera kita masuk dalam, dan kalau berlaku sesuatu, tentu sekali dia akan merupakan satu kesan yang begitu mendalam pada diri saya yang mengeluarkan arahan tu. Tapi kalau saya tak hantar pasukan, kita tak akan dapatkan mayat dan tak akan dapat black box. Tapi saya fikir antara tu tak apalah, saya kata kita ambillah risiko tu. Mudah-mudahan insya-Allah dia akan dapatkan black box tu dan dia akan balik dengan hasilnya. Yalah, tak ada siapa yang dapat meramalkan banjir besar akan berlaku, kan? Tak ada siapa. Jadi kebetulan akhir tahun memang saya ambil cuti dengan keluarga dan saya berada di Hawaii masa itu. Dan saya tahu bahawa Hawaii itu pun tempat percutian Presiden Obama dan saya agak kenal baik dengan dia. Jadi saya cuba uruskan permainan golf dengan dia. Sebab bila dalam bercuti, kita tak boleh ada meeting secara rasmi, kan. Bermain golf itu, orang ingat kita main golf saja, tapi bila dalam bagi bersama dengan Presiden Obama, saya dapat habiskan 4 jam dengan dia. Cerita bukan cerita main golf, dia cerita pasal urusan hal-hal antarabangsa, hubungan dengan Malaysia dan hubungan peribadi dengan Presiden Amerika. Saya nak beritahu, kalau ada sesiapa dapat habiskan 4 jam dengan Presiden Amerika Syarikat, saya ingat dia akan bayar berjuta-juta. Tapi saya dapat peluang, dan itu satu peluang untuk Malaysia, bukan untuk diri saya. Kalau untuk diri saya boleh main golf dengan sesiapa, saya suka, kan. Tapi bermain golf selama 4 jam dengan Presiden of the United States of America belum pernah berlaku pada mana-mana ketua Perdana Menteri Malaysia peluang seperti ini. Jadi saya melihat dari sudut negara, national interest. Memang national interest, memang patut kita main golf. Kita tengok sekarang ni, Presiden Obama main golf, Donald Trump pun main golf dengan Perdana Menteri Jepun dan sebagainya. Tak ada pun orang bising. Satu penghormatan sebenarnya. Orang Jepun fikir Perdana Menteri Abe main golf dengan Donald Trump satu penghormatan besar. Jadi tapi sebab ialah politik, kan, yang baik itu pun dia akan cerita sebaliknya. Saya dah habis main golf, saya terus pulang balik. Saya tidak ambil sikap konfrontasional. Tak ada macam orang lain. Saya ambil langkah pendekatan untuk berbuat baik walaupun kita tak bersetuju. Kalau kita tak bersetuju, tidak semestinya kita harus menyakiti hati orang tu. Ya, orang putih kata you can disagree but you shouldn't be disagreeable. Maknanya cara kita tu walaupun tak bersetuju, tapi tak apa, mungkin dalam 10 perkara kita tak setuju 3 perkara, 7 perkara kita setuju, kan? Takkan sebab 2-3 perkara kita tak setuju, kita nak berbalah dengan dia, kan? Yang kita untung banyak lagi untuk negara kita. Jadi saya ambil
pendekatan sikap macam itu kan. Kalau ada rundingan ke perjumpaan ke, kita cuba cari sesuatu untuk kepentingan Malaysia kan. Kalau kita boleh buat sesuatu understanding, persefahaman, satu perjanjian, Malaysia untung kan. Ada banyak perkara yang berlaku yang luar daripada kelaziman. Misalnya bila berlakunya Arab Spring kan. Pelajar-pelajar kita terkandas di Mesir. Mak bapak sini bimbang, anak mereka ni mungkin tak tahu apa berlaku, selamat tak selamat. Saya dapat berhubung dengan Raja Abdullah masa itu untuk kerajaan Saudi hantar bagi kebenaran untuk kapal terbang dia digunakan untuk bawa balik pelajar-pelajar kita. Dan pelajar-pelajar kita boleh balik turun di Riyadh, turun di Jeddah tanpa ada visa. Untuk sementara waktu sebelum mereka diterbangkan ke Malaysia. Dan mereka bagi penerbangan mereka tu 747 tanpa bayaran pada Malaysia. Cuba saya tak ada hubungan baik dengan King Abdullah, tentu tak dapat. Pelajar-pelajar kita mungkin akan terkandas di Mesir pada masa itu jauh lebih lama lagi. Mak bapak di sini dah begitu risau, tak tidur malam. Ini satu contohnya kan, yang mana Malaysia untung kerana hubungan baik, hubungan peribadi saya dengan pemimpin-pemimpin dunia. Tak mungkin semua yang termakan fitnah tu ada peluang untuk peluk saya ataupun untuk jumpa dengan saya. Saya terimalah kalau mereka dah buat silap, sebab manusia, tak ada manusia yang tak buat silap. Bukan mereka sebenarnya buat silap besar sangat, tapi kerana propaganda tu bertubi-tubi masa itu terhadap BN dan terhadap diri saya terutama sekali. Jadi mudah bagi mereka termakan. Hatta orang yang intelek pun termakan dengan hasutan, dengan propaganda PH. Jadi saya maafkanlah semua yang telah termakan dengan hasutan. Mudah-mudahan akan datang ni kita ada masa, ada peluang untuk kita tebus baliklah apa yang kesilapan kita. Mudah-mudahan bukan untuk diri saya, tapi kita pilihlah yang terbaik untuk negara kita. Orang kata jangan pisang berbuah dua kali lah. Kalau orang buat janji pun fikir-fikir dululah. Janji pun kena dalam ruang lingkup janji yang mana sabah. Janji yang terlalu manis ni memanglah janji-janji auta, orang kata, yang tak boleh diterima. Dan negara kita ni negara yang ada masa depan yang masih cukup baik lagi, cukup antara negara yang boleh jadi antara paling berjaya di dunia. Jadi kita janganlah kita buat silap lagi. Mudah-mudahan kita buat ketetapan yang meletakkan negara kita ni atas landasan yang kokoh, insya-Allah.